Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk kelas seterusnya matematik untuk bincangan beberapa topik kertas satu lah ya, dan ada dua topik kertas dua. Sebenarnya modul ni saya dah bagi kamu dalam bentuk e-book kan. Jadi kalau kita tak sempat ke apa, kau boleh rujuk kembali kan. Cuma bila kita bincang ni kadang-kadang saya bagi soalan, bagi jawapan, kadang tengok tu tak faham sangat kan. Bila kita cerita-cerita ni dapat faham lebih sikit lah. Okay. Jadi barang kamu semua, soalan dia senang, kertas dia besar. Okay. Soalan yang pertama ni agak mudah sikit. Topik dia, tajuk dia penjelmaan. Biasanya dalam SPM kamu kertas satu, kalau nasib kamu baik dia masuk dua soalan. Sebab topik ni senang. Kalau dua soalan, Alhamdulillah lah kan. Kadang-kadang satu, nasib lah. Tengok. Contoh soalan ni, kalau kamu tahu dalam apa penjelmaan ni, dia ada apa? Ada satu, ada translasi. Nombor dua, dia ada pantulan. Nombor tiga, dia ada putaran. Nombor empat, dia ada pembesaran. Okay. Jadi kita main tiga, main empat benda ni saja, tak banyak. Contoh soalan ni, dia kata apa? Rajah empat menunjukkan dua trapezium R dan S dilukis pada satu satah kates. Okay. S ialah imej bagi R. S adalah imej bagi R. Satu penjelmaan. Cari koordinat bagi titik T di bawah penjelmaan yang sama. Dia macam cara boleh buat. Kalau kita tengok cara yang dia pakai ni, ini cara digunakan cara yang sebenar lah. Tapi sebab dia objektif, kita boleh buat macam-macam cara. Contoh ini, katakan ada setengah pelajar dia tahu, ni pantulan dia tahu. Okay. Tapi dia buat cara macam mana? Ini cara yang dalam skema jawapan. Ada pelajar dia sambung ini. Sambung macam ni. Kan? Lepas dia sambung, dia ambil jawapan ni A, dia letak semua. 64 sini dia letak, kemudian dia letak A. Kan 74 sini dia letak A, B. 75 dia letak ini C. 84 sini. Dia letak B. Dia boleh cara macam ni, tak ada masalah. Boleh. Sebab kadang-kadang macam soalan ni nampak jelas tau. Ada setengah soalan kamu tak nampak sangat cerita dia, kamu ambil jawapan letak dulu. Kemudian kita test tengok satu-satu. Bila kita test tengok, kalau kita ambil A, bila kita garis, pelik sangat ni. Macam cacat macam cerita dia. C, pendek pula. Dia macam cerita dia kan. Bila tengok dengan B dengan D, bila kamu tarik ni terus, dia jadi macam mana? Oh, ni straight. Ni straight. Dia tak sama. Bila ambil B, dia nampak cantik. Simetri. Sebab pantulan dia mesti simetri. Itu salah satu jalan kerja. Selain daripada jalan kerja yang kita buat melalui teknik pantulan yang sebenar. Yang ini. Cuma kegunaan yang ni, yang bestnya, kalau dia buat putaran boleh pakai yang ini, transaksi boleh pakai, semua boleh pakai benda ni. Kita akan nampak benda yang cantik kalau dia ikut sistem penjelmaan yang sebenar. Sebab tu jawapan kita kat sini apa? B. Simple je Okay. Jadi dia ada dua kaedah. Tapi yang saya suka adalah kaedah ni. Saya ambil letak, saya test. Itu saya suka. Okay. Tengok soalan nombor 11. Ini. Jawapan pada dia senang je. Dalam rajah 5, segitiga Y adalah imej bagi segitiga X di bawah satu pembesaran. Tapi ini nampak jelas sangat, satu kecil, satu besar ni. Bila satu kecil, satu besar, yang penting kamu kena tahu siapa jadi siapa. Y adalah imej bagi X. Jadi kita tulis Y imej bagi X. Maksudnya X akan jadi Y. Itu kena hati-hati. X akan jadi Y. Bila X jadi Y, maksudnya penjelmaan kita mengecil. Dia mengecil. Okay? Jadi saya akan tarik dulu. Yang penting yang pertama, dia kata apa? Pusat dulu. Mana pusat? Pusat dia senang je, kita sambung je. Titik ni. Ni dengan ni sambung. Besar ke kecil sambung besar ke kecil. Tarik terus. Ni pun besar ke kecil ni. Sambung je terus. Kamu akan dapat dia kena dekat N. Macam dia buat tu. Tak ada masalah. Cuma dia pakai tiga-tiga, saya pakai dua je. Okay. Jawapan kita C ataupun D. Sekarang kamu kena faham. Yang gambar kita, yang kita tarifkan tadi, dia mesti mengecil. Bukan membesar. Dia mengecil.
Kalau mengecil yang mana? Kita tengok. Mengecil biasanya dia akan dapat pecahan. Ini mengecil. Okay. Ini membesar. Itu cerita dia. Kan? Kalau guna scale factor macam ni cerita dia. Scale factor dia kita ambil selepas bahagi sebelum. Ini image bahagi dengan objek. Kalau guna ni. Kalau cara saya sebenarnya kita cam je. Kalau nombor dia, nombor bulat macam ni, confirm dia orang besar. Okay. Boleh Dina, tak apa. Nanti kita buat dia. Kita ada masa lagi ni. Jangan risau. Okay. Kita dah dapat cerita dia, jawapan sebab tu jawapan dapat C. Kadang-kadang kamu ikut, bila kau buat buku, kamu beli buku, kamu tengok, tiba-tiba kamu tengok jawapan belakang, kadang-kadang kamu okey, ya, faham jawapan, kadang-kadang tak faham kenapa, macam mana. Itu kita bincangkan juga soalan ini. Okey. Nombor 17. Ini antara topik yang memang tinggal ni. Tinggal terus. Itu apa? Topik apa? Bearing. Bearing. Ahmad pelajar tinggal terus ni bearing. Nampak? Okay. Sebuah kapal berlayar 6 km dari P arah ke timur ke Q. Dari P arah ke timur ke Q. Yang ini cerita dia, bila bearing ni kita buat macam kita buat peta tau. Tengok peta. Ini jawapan dia bagi, tak apa. Macam buat peta. Macam mana dapat ni? Start dengan apa? Takkan berkira macam ni? Kita tak tahu. Kita start apa? Kapal berlayar dari P. Saya akan buat P dulu. P seekor. Kemudian arah timur. Timur kamu kena tahu. Kamu kena tahu yang ni utara, selatan, timur, barat. Kita tahu. Arah ke timur. Okey. Berapa banyak? Gantilah kata. Saya salah ganti. Tapi kalau nak senang, contohlah dia bagi 6 kan. 6. Kita buat lebih kurang, jangan sampai 6 cm. Agak-agak sudahlah. Contoh saya ambil lebih kurang, saya agak 3. 3 tu kira 6 lah. Contoh ini kalau buat lah, kalau dia bagi 60, pandai-pandai lah. Kalau kamu nak agak-agak main letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Arah timur ke Q, dia pergi ke Q. Kemudian kapal itu berlayar 8 km ke arah selatan. Selatan 8 km. Jadi kalau kita ambil 3 mewakili 6, ini 4 mewakili. Ini kalau tepat lah, kalau tak tepat main agak-agak. Siapa lagi panjang main agak-agak. Pergi ke R. Pada kata apa? Ke selatan. Ke selatan pergi ke R. Cerita dia. Okey. Dah dapat benda ni, cantiklah cerita dia. Dapatlah kedudukan semua. Soalan dia, kita letak dulu. 6. Sini 8. Okey. Soalan dia apa? Cari bearing R dari P. Bila dia kata cari bearing R dari P, perkataan dari ni penting. Dari ni penting. Dari ni maksud apa? Kat mana dari? Kat situlah harus kita ada utara. Utara kena ada dekat mana dari. Contoh dia kata dari P. Sebab tu utara kena ada dekat P. Kita akan buat utara tu. Utara, timur barat. Utara. Kalau dia kata dari R, dekat utara R, utara dekat R. Nampak? Yang ni kemudian dari P pergi mana? Dari P pergi ke R, sambung. P pergi R, sambung. Nampak? Bila kita sambung benda ni, mana sudut kita? Sudut dalam bearing, kita ukur daripada utara mengikut arah jam. Ini sudut bearing. Okay. Jadi kat sini kita pergi atas naik sikit P, kita pusing sampai jumpa siapa? R. P pergi ke atas. Pusing sampai jumpa gitu. Itu sudut dia. Nampak? Secara umum, kalau kamu lemah dalam sudut pun, kalau kamu tengok besar macam ni, maksudnya sudut kita ni dia lebih pada 90. Nampak? Lebih pada 90 mana? A dah salah dah, out. B dah out. 2 orang dah out. Tinggal seorang, 2 lagi. Main teka. Boleh main teka, tak ada masalah. Kita boleh main teka. Nasib kalau betul. Main teka boleh, tapi nasib kalau betul. Macam mana cikgu main teka? Ini kan separuh. Agak-agak ni macam separuh maksudnya 90 darjah 45 lah. Agak-agak. Kalau agak-agak 45 maksudnya dia 90 tambah 45 maksudnya dia 135. Oh, 135. Mana satu ni? Dia lebih pada 126. Nampak? Boleh teka ni terus. Boleh teka kalau kamu nak cepat jawab. Kalau tak nak, kamu kena buat apa?
Pythagoras theorem, bukan, trigonometri. Ni kita cari theta kat sini. Sebab tu dia gunakan apa? Bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi tan theta sama dengan 8/6. Jadi theta sama dengan, tekan kalkulator. Okey, shift tan. Shift tan kurungan 8/6. Dapat jawapan kita kat situ 53.13. Campur dengan berapa? Atas 90. Sebab tu dapat jawapan dia 143. Belakang tak payah kira. Sebab objektif simple je. Okey? Saya bagi dapat dia pakai tan. Tapi kita boleh teka. Bila kita boleh teka soalan ni, itu yang shock tu, kita boleh teka. Kan? Jawapan dia A dengan B out. Dua ekor ni mana-mana lah, agak siapa lagi besar. Contoh. Kalau dia besar jauh ke? Dekat 180 ke dekat 90? Okey, betul je. Okey, tapi kalau teka tu nasib, kira ni tepat. Okey. Jom tengok sebelah lagi. Ini lagi satu ni. Ini lagi satu topik yang confirm skip. Biasanya ramai yang skip. Kan? Jom kita tengok cerita dia. Apa cerita ni? Raja 10 menunjukkan kedudukan bandar P pada permukaan bumi dengan O sebagai pusat bumi. Dan O sebagai pusat bumi, U ialah kutub utara dan S ialah kutub selatan. Semua dibagi. Yang penting kamu tengok kat bumi ni. Apa cerita dia? Soalan nak apa? Terus attack soalan tu. Contoh, cari P. P duduk kat mana? Bawah. Bawah maksudnya apa? Selatan. Semua selatan dia letak. Semua selatan. Tak ada masalah lah cerita dia. Okey, tak apa. Kemudian kita tengok timur atau barat. Dia bagi sudut. Dia bagi yang ini, kalau kamu tengok garisan ni, dia duduk kat mana? Tengok siapa punya ni. 80 darjah barat. Garisan ni. Okey, jadi saya akan buat segitiga tu. Saya keluarkan segitiga gitu. Saya akan letak sini 80 darjah barat. Okey, sini 70. Saya akan bergerak ke kiri. Okey, jadi dia barat, dia ke barat lagi. Dia barat, dia ke barat lagi. Maksudnya barat ke barat lagi, maksudnya dia bertambah lagi. Dia semakin ke baratan namanya. Dia duduk kat barat, dia pergi barat lagi. Jadi nama dia semakin ke baratan. Semakin ke baratan maksudnya apa? Tambah 70. Dapatlah cerita kat sini 150 barat. Makin ke baratan cerita dia. Tapi kalau dia timur, dia pergi ke barat, dia lawan arah, kita tolak. Itu cerita dia. Okey. Itu salah satu cara. Dia dapat 150 barat. Kalau kamu nak jawapan kat sini, dah siap. Kenapa saya kata siap? Ni seorang je ada. Dia seorang je 150 barat. Dah. Nampak? Dah siap dah. Tapi kena tahu juga kenapa. Cikgu kenapa 30? Kenapa bukan 65? Dia bagi 65 ni. Sama cerita dia. Yang ini pula segitiga dia macam ni. Nampak? Sini dia bagi 65. Yang ini duduk 35 darjah utara. Dia utara, dia turun ke bawah. Adakah dia semakin ke utaraan? Tak, dia lawan arah. Bila lawan arah, kena tolak. Bila kena tolak, mestilah besar tolak kecil. Jadi kita ambil 65 tolak 35, dapatlah 30 cerita dia. Lawan arah, bertukarlah arah cerita dia. Sebab tu dia akan bertukar menjadi selatan. Itu cerita dia kalau dia lawan arah. Tapi kalau kamu tengok cerita dia, kalau atas ni besar, bawah ni kecil, pemenang ni siapa? Yang atas. Contoh sebelah kita ni. Contoh ni contoh. Contoh sebelah lagi kat atas ni, sudut sini 30. Yang atas ni 60 darjah utara. Okey. Dia kata apa? Kita menuju ke selatan. Utara menuju ke selatan. Memang lawan arah. Tapi bila kita tolak kat sini, kita akan dapat 30 juga. Cuma beza dia, utara tolak 30, yang atas ni tetap menang sebab dia besar. Jadi yang ini kita bagi dia tidak berubah simbol dia. Faham? Jadi untuk supaya kamu tak pening, saya telah cipta dengan ilham yang Allah bagi, saya tukarkan utara selatan ni kepada satu bentuk.
Contoh cerita dia macam ni Utara, selatan, timur, barat. Apa saya buat? Okay. Kalau saya nampak barat, saya anggap benda tu bernilai negatif. Kalau selatan, sama juga kat bawah, bernilai negatif. Timur ke kanan. Kanan maksudnya bernilai positif, atas pun bernilai positif. Kalau dia kata bergerak ke kanan, saya tambah. Turun ke bawah, saya tolak. Bergerak ke kiri, saya tolak. Okay. Naik atas, saya tambah. Ini konsep simple, konsep asas pergerakan. Contoh kita ambil yang ini tadi. Ini 80 barat. Sifat dia apa? Negatif. Saya tulis sebagai negatif 80. Itu dia ni. Bergerak ke kiri, saya tolak lagi. Berapa tolak? 70. Dapat jawapan negatif 150. Negatif maksudnya siapa? Jawapan kita adalah kebaratan. 150 barat. Ini konsep negatif positif. Nak tahu dia pergi arah mana? Soalan tu bagi tahu. Biasanya soalan dia akan bagi tahu kita pergi mana. Okay? Ataupun kita tengok gambar. Gambar. Contoh, ini ada nombor kat sini, kita nak pergi ke sini. Kita tahu ke arah mana kita nak. Contoh, kita ada ke atas kita ada 35. Kita nak cari P kat bawah, kita pergi ke bawah. Biasanya kita akan bergerak daripada nombor yang ada ke soalan. Okey? Contoh macam ni. Macam mana tadi? Yang ni. Ini okey. Kan? Jadi utara anggaplah sebagai positif. Jadi 35 positif. Turun kita tolak. Bila kita tolak dengan 65, kamu tekan kalkulator dapat negatif 30. Apa maksud negatif 30? Negatif ni membawa maksud sifat dia selatan. Ini kaedah yang menggunakan satah kates kita panggil. Okey, tapi soalan ni sebenarnya kamu tengok bumi pun kita tahu utara, selatan, timur, barat tu kedudukan atas, bawah, kiri, kanan. Okey, jom kita lagi. Ini senang je topik ni, topik graf. Okey, antara graf berikut yang manakah mewakili graf ni? Yang ini kamu dah biasa dah kamu kena tahu cerita dia kan. Yang pertama, Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Okey, cerita dia. Ini cerita pasal apa? Graf kuadratik. Yang depan ni menunjukkan bentuk. Bentuk. Kalau A dia positif, bentuk kita senyum. Kalau A negatif, bentuk kita masam. Awal-awal kita tahu dah negatif. Jadi maksudnya jawapan kita antara A ataupun C. B dengan D dah out dah salah. Okay. Cuma kat sini, apa dia buat kat sini? Dia bagi, biasanya kita nak cam senang, kalau kita cam C, C adalah pintasan Y. Tapi dekat gambar ni tak ada pula pintasan Y. Kan? Bila tak ada pintasan Y, kita kenalah kembangkan. Kan? Kita kembangkan untuk dapatkan pintasan Y dia. Okay? Dia cerita dia simple je. Kan? Contoh kat sini kalau kamu tengok, dah dapat macam ni, apa kamu nak buat sebenarnya kamu tengok dia punya nombor ni. Ini kita panggil dia punca-punca dia. Punca-punca. Jadi kita kena uji lah punca dia. Contoh, kita uji contoh A. A maksudnya punca dia apa? Negatif 3. Jadi bila negatif 3 masuk dalam kurungan akan jadi apa? Negatif 3 masuk dalam kurungan akan jadi X tambah 3. Yang ini akan jadi X tolak 4. Itu satu. Yang di sini kadang-kadang dia ada pelajar salah buat ni, kena jaga. Kan? Kemudian bila kamu kembangkan benda ni, kamu akan dapat X kuasa 2 kamu positif saja. Kembangkan. Kamu akan dapat X kuasa 2 tolak X tolak 12. Ini kamu akan dapat. Tengok, lain cikgu. Kan? Macam mana nak lagi sama? Senang aja. Ketua dia siapa? X kuasa 2. Kalau X kuasa 2 dia negatif, kita tukar jadi tak. Jadilah cerita dia. Nampak? Kan? Cuba yang ni. Yang ini bila kita masuk, kita akan dapat X campur 4. X tolak 3 gitu. Kan? Bila kamu kembangkan akan dapat X kuasa 2. Ini akan dapat campur X tolak 12. Nampak?
Tapi sebab X kuasa 2 kita negatif, kita boleh kita tukar dia akan jadi tak sama. Nampak? Dia tak sama. Kena jaga. Benda ni dia boleh tukar. Mengikut apa? Mengikut bentuk graf. Bentuk graf. Kalau disuruh faktorkan, contoh soalan ni, faktorkan selengkapnya. Kamu kena letak negatif kat depan. Oh jadi cerita dia. Kena letak negatif kat depan. Itu namanya faktorkan selengkapnya. Kenapa letak negatif kat depan? Sebab bentuk dia masak. Tekan kalkulator akan dapat macam ni. Kalkulator tak akan bagi, dia tak akan bagi negatif, dia sentiasa bagi positif. Kena hati-hati kat itu. Ini namanya bentuk mengenal bentuk graf kuadratik. Okey. Nombor 31 kat sini. 31 ni senang sikit sebab topik dia apa? Garis lurus. Keturunan satu garis lurus ialah negatif 3/2. Dan pintasan Y ialah negatif 6. Okey. Kat sini dia ada dua. Bila dia bagi cerita dia, pasal keturunan, kamu kena ingat ada dua formula yang dia bagi dalam exam. Yang pertama adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Satu lagi formula dia, M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okay. Antara dua-dua formula ni, kita kena tengok kesesuaian dia dekat soalan. Kalau kita salah ambil formula, soalan tu kita nampak macam jadi susah sikit. Kalau kita betul ambil formula tu, soalan tu kita akan rasa macam, senang je. Macam tu kan. Macam mana nak tahu formula? Tengok apa dia bagi. Dia bagi keturunan. Kemudian dia bagi pintasan Y. Jadi kita pakai pintasan. Kita isilah negatif 3/2. Negatif pintasan Y. Jadi jaga negatif pintasan Y. Negatif letak dulu, pintasan Y letak dalam kurungan. Per dengan pintasan X, letak X tadi. Jadi kita tak boleh darab silang. Saya akan buang negatif ni, buang negatif ni. Ekor je, jangan modul dua. Okay. Darab silang, kita akan dapat X sama dengan 3X. Sini akan dapat negatif 12. Potong 3, turun bawah. Dapat jawapan kita negatif 12/3 negatif 4. Macam ni bagi. Dia kena tahu. Ada pelajar dia hafal formula ni je. Yang ni tak hafal. Jadi kalau kegunaan dia boleh pakai dua-dua. Cuma masalah dia, kalau kamu salah guna formula pada tempat yang salah, formula tu kamu ambil betul formula ni, tapi guna pada tempat ketika yang salah, dia akan jadi susah sikit. Bukan salah, dia akan dapat juga tu susah. Okey? Tengok nombor 2. Diberi 3 titik dan adalah segaris. Apa cerita segaris? Kalau dia bagi segaris contoh, kita garis dulu. Kalau bagi segaris, kita garis dulu. Siapa cerita dia? P, Q dengan R. Okey, macam mana nak lukis siapa dulu? Kita tengok X. Yang lengkap. Jadi X paling kecil negatif 3. Q dulu. Kemudian 2 pula. R. Kemudian P. Baru cantik kita lukis dia. Jadi Q kita siapa? Negatif 3, 2. R kita 2, M tolak 1. P kita 7, 4. Okey. Cuma kamu ingat, dalam satu garis lurus, keturunan dia sentiasa sama. Kedudukan macam mana kita tak kisah, tapi keturunan dia sentiasa sama. Mana-mana, ambil lah siapa-siapa pun, kamu akan dapat keturunan dia sama. Okay? Jadi bila kita nak ambil M ni, kita boleh gunakan konsep keturunan. Dan nak cekap algebra pakai kalkulator. Contoh saya ambil ni. Contoh, kita akan ambil unknown sekali, jangan ambil 2 kali. Saya ambil ni dengan ni. Kenapa saya ambil ni dengan ni? 2 kali unknown, tak mau. Unknown tak mau 2 kali, sekali sudah. Jadi kita ambil keturunan yang pertama, M tolak 1 tolak dengan 2. Y2 tolak Y1. Formula ni pakai. Per dengan 2 tolak negatif 3. Ni X2 tolak X1. Sama dengan ni dengan yang ni. 4 tolak 2 per 7 tolak negatif 3. Itu cerita dia. Ambil kalkulator. Kalau kamu nak pakai kalkulator terus pun boleh ni. Kurungan je lah semua ni.
Kalau nak pakai kalkulator terus kan. Tapi kalau boleh congak dululah, senang kan. Ini M negatif 3 per dengan 5 sama dengan 2 per dengan 10. Itu dia. Okey. Yang ni kita boleh congak lah. Kalau kamu tak cekat juga, ambil kalkulator saja. Ni buat kurungan ramai-ramai. Ambil kalkulator, tekan je. Kurungan M alpha X tolak 3 tutup kurungan, kemudian per 5. Kemudian alpha kurang sama dengan ni. Okay. Kemudian ambil 2 per 10. Nampak? Dan setiap soalan kita terus tekan shift calculate 2 kali. Okay. Terus dapat jawapan kita 4. Jawapan kita dapat 4. Siap. Kena cekap guna kalkulator. Kalau kamu cekap guna kita objektif, dia banyak tolong ni. Kan? Kena tahu. Okey? Ini kita panggil dia cicoh-cicoh. Sebab dia ni sini. Shift soft. Sebut pun susah. Cicoh. Okey, cicoh senang. Okey? Ini sebelah. Okey, soalan seterusnya kalau kamu tengok dia melibatkan topik apa ni? Ini set. Dalam kertas satu sebenarnya, antara topik yang paling ditakuti ni, inilah cerita dia set. Kan? Ramai takut paper 1 sebenarnya susah sikit mat ni. Betul kena ada kamu, kita panggil dia untuk kamu nak cekap paper 1, kamu kena ada 60% kita panggil dia pengalaman. Kan? 30% kecekapan pengetahuan. 10% nasib. Nasib. Kenapa? Buat macam ni, exam macam ni juga dia masuk. Alhamdulillah. Dia bypass semua dia menang kat dia. Pengalaman pun sama juga. Dapat macam ni, tiba-tiba exam lain sikit. Dia buat sikit. Macam tu. Pengetahuan maksudnya kalau tak pernah buat, tiba-tiba kamu tahu. Kamu memang cekap. Sebab tu jangan risau. Ada pelajar, cikgu saya tak pandai sangat mat. Buat latihan kalau tak boleh buat. Dan buat macam saya. Kamu ambil modul saya, kamu tengok, ambil soalan, jawapan ada sebelah. Kamu hanya fahamkan macam mana dapat tu. Macam mana dapat tu. Yang tu ke. Saya buat modul saya tu untuk tu je. Bagi pelajar tengok, dia macam mana dapat ni. Jadi kalau dia nak bincang dengan kawan dia senang. Soalan ni bincang dengan kawan. Macam mana dapat ni? Macam mana? Di kawan dia pun ada seorang tu, boleh cerita kat dia cepat faham. Kita nak tu. Masa kita tak cukup dah ni. Okey. Jadi Raja 13 lah gambar Raja band dengan set semester 1 hingga 10 ni cerita dia. Set semester ni. Lepas tu kemudian tengok dia sedar. Dia sedar. Dia tak sedar semua. Set semesternya 1 hingga 10 tak termasuk 1 dan 10. Tak termasuk. Sebab bila dia kata simbol macam ni tak ada sama dengan, maksudnya 1 dan 10 tidak termasuk. Ni jawapan 2 sampai 9 sahaja. Okey. Kemudian yang kedua, set P adalah senarai nanti. Q faktor bagi 12. Macam mana cikgu faktor bagi 12? Macam ni dapat 2, 3, 4, 6 ni. Faktor bagi 12 adalah kalau 12 tu kita bahagi nombor-nombor tu kita akan dapat 4. Contoh kat sini kalau cara nak buat cara sebenar. Contoh macam ni saya. Faktor bagi 12. Okey, cara dia pertama kamu buat 1 darab 12. Lepas tu kamu ambil tekan kalkulator sini. Start dah. Okey. 12 2 boleh tak? Bahagi 2. Okey, boleh. 2 darab 6 boleh. 3 boleh tak? Okey, 3 kamu ambil kalkulator 12 bahagi 3 dapat 4. Okey, boleh. Lepas 3 apa? 4. 4 dah ada, cukup stop. Inilah semua faktor dia, tak ada lain dah. Okey, saya tukar nombor. Contoh kita ambil nombor besar sikit. Kita ambil kata nombor 32. Kita nak cari faktor bagi 32. Tak ada masalah. Langkah pertama 1 darab 32. Okey, settle. Kemudian kita ambil 32 bahagi 2. Boleh? 16. Jadi 2 darab 16. Lepas tu 3 kita ambil kalkulator. 32 bahagi 3. Tak boleh. Okey, 4 pula. 32 bahagi 4. Kita akan dapat 8. Jadi 4 darab 8. Lepas 4, 5. 5 tak boleh.
Kan? Tu mana dia 32 bagi 5 tak boleh lah. 6 boleh tak? Teka. Yang mana tahu? Kan bahagi 6 dapat? Tak boleh juga 6. 5 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 dah ada belum? Dah. Inilah jawapan dia. Itu kita bagi konsep apa? Dia dah turun. Bila dia dah U-turn jumpa nombor, dia dah stop. Tu je. Tak payah teruskan. Dia U-turn je habis. Maksudnya itu jawapan dia. Ini semua faktor. Macam faktor 12 ni cerita dia. Tapi kita hanya ambil apa yang kita ada je. Kita ada 2, 3, kita ada 4 dengan 6. Itu senarai secara dia. Okey. Kemudian senaraikan semua unsur dalam kawasan Floret. Nampak? Siapa? P. P 689. Okey. Bila kamu nak isi dalam set, langkah pertama, kamu kena perhatikan, kalau P dengan Q, kamu kena perhatikan intercept dulu. Ni how to isi. How to isi dalam set. Yang pertama, kamu persilangan dulu. Persilangan maksudnya apa? Apa benda yang sama dulu. Jangan silap. Contoh kat sini, saya ambil kat sini. 6, 6 yang sama. Okey, 6 dulu. Bila yang sama duduk kat mana? Tengah-tengah. Bila dah sama, baru kita tengok balance. Okey, P. Balance ni apa? 8 dengan 9. Kena letak titik. Kalau kamu tak letak titik, kita 2, kita 1, tak payahlah. Kaki kau lah kan. Jawapan dia, jawapan sudah. Okey, Q. 2, 3, 4. Okey. Sekarang, yang ramai-ramai ni ada tak yang belum digunakan? Yang belum digunakan, kena isi kat luar. 2 dah, 3 dah, 4 dah, 5, belum. 6 dah, 7, belum. 8 dah, 9 dah. Dapat jawapan tadi. Nampak? Saya buat penuh buat apa? Walaupun soalan ni tak minta pun semua. Tapi soalan exam kita tak tahu. Kita kena faham macam mana nak isi. Okay? Nah, isi yang pertama kena isi apa? Persilangan. Kemudian kita isikan dia punya dalam bulatan dulu. Lepas bulatan barulah nombor 3 luar. Okay? Jawapan soalan dua. Senaraikan semua unsur dalam kawasan Floret. 2, 3, 4. Kena faham cerita. Yang penting nak isi, kena isi dulu persilangan. Kadang-kadang yang dia bagi dalam bentuk perkataan yang jam tu. Ni cerita dia. Bentuk perkataan. Okey. Raja 14 ialah gambar Raja Van dengan set semester. 100 orang murid tingkatan 5. Jadi jumlah sama. Nampak? Kenapa tak ada titik? Nampak? Kalau ada titik, ini maksudnya seorang. Contoh murid dia kata tak nama dia Ali. Nampak? Sebab murid. Kan? Orang tak letak Ali Abu semua jenuh 25 orang. Jenuh nak isi. Lepas tu dia letak apa? Kalau dia letak nombor 25 maksudnya ini bilangan. Ini adalah bilangan unsur. Itu nombor saja bilangan. Kalau ada titik maksudnya benda yang terlibat. Okay? Jadi semua jumlah dia adalah 100 orang. Jadi sebab tu set semester dia 100 lah. Set N adalah murid yang suka membaca novel. N adalah murid membaca novel. Okey, kemudian C komik, M majalah. Okey, soalan dia tengok saya nak cerita Maksudnya kat sini bila kita baca set ni, kita baca contoh kawasan 25. Sebelum kita jawab soalan ni. 25 maksudnya apa? Membaca novel sahaja. 25 tu. Membaca novel sahaja. Okay. 9 apa? Membaca novel dan komik sahaja. Dia ada sahaja kataan. Sahaja. Ingat tu. Ingat. Okay. 7 apa? Novel dan majalah sahaja. 8. Komik dan majalah sahaja. Itu. Okay. 3 dengan 7 ni bila kita campur dapat 10 3 dengan 7 ni 10. 10 tu siapa? 10 tu adalah novel dan majalah. Tidak ada sahaja. Sahaja yang ini. Novel dan majalah 37. Komik dan majalah 11. Novel dan komik 12. Itu cerita kita baca. Okey.
Yang tengah-tengah ni senanglah, tiga-tiga dia ambil komik dan novel dan majalah ataupun membaca ketiga-tiga. Okey? Boleh Soalan dia. Bilangan murid yang suka membaca komik adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid baca majalah. Wow. Tengok dia kata apa? Bilangan murid yang membaca komik. Komik Okey. Mana ayat ni? Adalah 6 orang lebih pada bilangan pelajar yang suka membaca majalah. Jadi komik mana? Ni. Sebab dia tak ada perkataan sahaja. Dia kena ambil semua. Ni komik. Semua ni komik. Nampak? Kemudian, siapa seorang lagi ni? Ini majalah. Semua ni majalah. Nampak? Tapi cikgu, kita ada 2 tempat kosong. Tak ada masalah. Okey, soalan nak cari apa? Kita akan letak kat tempat tu. Cari bilangan murid yang suka membaca majalah sahaja. Sini. X. Bila dapat sini X, kita tahu jumlah semua 100. Ambil kalkulator. Tolak. Dapatlah 48. Nampak? Sebab tu kat sini ada 48 tolak X. 48 tolak X. So dari sini. Sekarang boleh kita cerita. Soalan ni apa? Bilangan murid yang suka membaca komik. Komik adalah 6 orang lebih daripada majalah. Majalah tambah 6. Ni. Siapa komik? Campur komik semua ni. Komik ambil kalkulator. Dan 48 campur 9 campur 3 campur 8. Sama dengan 68. Tolak X. Komik. Okey. Majalah. Macam mana majalah ni? Majalah kamu campur je. Majalah 10, 18. Okey. Jadi 18 campur X. Dah jadi persamaan. Tu dapat persamaan ni nampak. Kan? Okey. Dia cerita dia. Dia lupa campur 6. Sorry. Campur 6. Dia kena campur semualah. Ni. Okay, sebab majalah ni majalah ini sebab dia bagi lebih 6. Dapatlah X tu, dapat X tu adalah dapat 22 cerita macam mana dia buat. Tapi kamu cara dia buat panjang cerita dia. Satu-satu. Kan? Kita boleh faham dengan cara kita faham bentuk. Perkataan sahaja tu sangat penting. Baca betul-betul bagian. Lepas tu soalan dia panjang gila soalan ni. Panjang soalan dah. 2 bahasa Inggeris sebenarnya panjang. Okey. Nombor 53 balik nak baca Nombor 35. Jadual menunjukkan kebarangkalian 4 peserta tepat mengenai sasaran dalam satu pertandingan menembak. Okey. Jika setiap peserta menembak 120 kali, siapa yang dijangkakan akan menang pertandingan itu? Ini senanglah. Sebab apa? Kebarangkalian, kamu hanya perlu anggapkan dia sebagai pecahan. Kebarangkalian adalah pecahan. Pecahan daripada apa? Pecahan daripada semua. Contoh dia kata 25, 120 semua. Lepas tu kita ambil dia orang ni darab. Darab macam dia buat ni. Dapatlah kita panggil dia siapa yang paling tinggi ke situ. Sebab dijangkakan menang. Automatik lah kita dapat kat sini apa? Desmond 96. Itu cerita dia. Okey? Senang sikit lah kepada kalian. Nombor 36. Raja menunjukkan satu koleksi 10 kad huruf dalam sebuah kotak. Ni math is easy. Okay. X keping kad lagi berlabel huruf A kemudian dimasukkan ke dalam kotak itu. Okay. Jadi dia masuk huruf A lagi. Tapi tak tahu berapa keping. Kita panggil dia XA. Masuk. Tambah. Okay. Sekeping kad dipilih secara rawat pada kotak itu, kalian memilih sekeping kad berlabel A adalah 3/5. Macam saya cerita tadi, kebarangkalian ni adalah pecahan. Apa maksud pecahan? 3 tu
3 ni maksudnya soalan dia kata apa? Kebakalan huruf A. Maksudnya 3 dia adalah bilangan A. 5 mewakili apa? Semua. Itu cerita dia. Nampak? Sekarang berapa bilangan A kita? Bilangan A kita ada 1, 2, campur dengan X. Kita tahu bilangan A. Lepas tu kita ambil 2 campur X. Nampak? Per dengan berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 campur X. Samakan dengan pecahan kita 3/5. Tekan kalkulator dapat cerita dia. Okay? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator kita boleh, kalau nak tekan kalkulator, kalau guna ni kamu boleh buat kurungan. Contoh dia tu. 2 kurungan 2 campur dengan X, tutup kurungan, kemudian per, ataupun pakai bahagilah. Bahagi boleh juga. Kurungan 10 campur dengan alfa X. Ini sama dengan 3/5 boleh dah. 3/5 terus. Cicok. Tunggulah kejap. Mana orang kita dapat. Y X sama dengan 10. Okay. Dapat 10 cerita dia. Senang cerita dia ni. Okay. Boleh? Okay. Jom kita masuk soalan seterusnya kat sini. Metrik. Yang ni saya suka. Yang ni antara favourite lah. Saya rasa kamu pun favourite jugalah. Cuba jangan salah lah metrik ni. Contoh kat sini diberi 3, 2, -4, 8. Tolak 1/2. Kalau huruf besar, kalau kamu nampak huruf besar ni adalah metrik. Kalau huruf kecil adalah unknown. Okay. Ingat, huruf besar metrik, huruf kecil unknown. Sama dengan -2, 6, 7, 1. Okay. Kalau kamu tak faham cerita macam mana, buat macam algebra je. Cuma kita boleh buat satu tempat cukup. Special dia. Satu tempat dia cukup. Special dia. Contoh, saya cek dekat soalan ni, saya nampak ni. Berbeza dapat nombor. Tak ada nombor sama. Nampak? Bila tak ada nombor sama, saya boleh jadikan dia, saya ambil ni dengan ni je. Nampak? Macam mana buat? Saya keluarkan 3 tolak 1/2 P sama dengan -2. Saya ambil kalkulator. Nampak? 3 tolak 1/2 saya pakai 0.5 lah. P tu saya letak X. Dan kemudian sama dengan -2. Okay. Kemudian shift calculate. Saya akan dapat jawapan dia 10. Mana jawapan kita? B. Tak payah buat semua. Kaedah dia, cara dia. Nampak? Okay. Kembang unknown. Yang mana dia nak? Yang mana? Soalan mana ni? Soalan ni ke? Yang tadi? Nombor apa? Okay. Ni contohnya metrik. Contoh metrik tak. Kita tak payah ambil semua kira. Kita tengok jawapannya. Kalau jawapan ni tiba-tiba ada benda yang sama, itu maksudnya dia ada metrik lah. Okay. Tengok. Nombor 40. Nombor 40 kalau kamu tengok soalan ni, dia kembali kepada satu lagi soalan. Kamu tengok topik ni apa benda cerita, tapi tengok jawapan. Tengok jawapan ke mana? Palah ni metrik. Cerita metrik sebenarnya. Nampak? Jadual menunjukkan bilangan topi baseball dan topi golf. Yang dipesan oleh 3 kedai PQR. PQR, okey. Diberi bahawa setiap topi baseball berharga RM16 dan setiap topi golf berharga RM24.
Okey. Antara berikut menekak kaedah betul untuk mengira jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh 3 kedai itu. Ini dia complicated juga cerita dia. Okey, sekarang harga topi baseball saya akan letak kat sini. Topi baseball dia adalah 16, RM16. Topi golf pula RM24. Okey, dia nak cari apa? Dia nak cari jumlah bayaran yang perlu dibayar. Jumlah bayaran senanglah. Jumlah bayaran adalah sama dengan bilangan topi darab harga. Pak, bilangan topi darab dengan harga. Mana bilangan topi kita? Bilangan topi kita yang ni bilangan topi. Nampak? Bilangan topi. Tapi kena darab dengan harga. Okey? Dia bila darab terlibat dengan pendaraban, kamu kena tengok susun macam mana. Boleh ke kita susun 7, 10, 6, 6, 5, 12 darab dengan 16, 24. Okey, macam mana nak check boleh tak yang ni? Kan? Cara dia turunkan bawah ni. Turunkan, saya akan buat ni 7, 10, 6, 6, 5, 12. Bila kita check, kita cross saja. Kamu cross. Pak. Macam tu. Ni cara kita cross lah kan. Dia turun macam ni. Kita akan dapat tu. Bila kita buat macam ni, kita akan dapat 2 tempat. Bila 2 tempat maksudnya, yang atasnya kita akan dapat untuk jumlah yang ni darab ni darab ni campur. Kan? Kita tak dapat jumlah semua. Nak dapat jumlah semua, kan, kita kena ambil macam mana? Kita kena ambil baseball ni, dia darab dengan harga, campur dengan 10, kedai Q darab dengan harga, kan? Dia kena darab dengan benda yang sama. Campur dengan ni. Jadi kat sini kalau kau tengok, macam mana darab? Sini ada 3 orang. Sini ada 2 orang. Mana boleh? Di sini tak boleh. Dalam matrik, dia kena lengkap. Kalau sini A, B, C, sini pun kena ada A, B, C. Baru kita boleh darab. Itu cerita dia untuk matrik lah. Sebab tu dia, kalau tak boleh, kita buat kita pusing. Kan? Bila kita pusing, kita akan dapat 7, 6, mana? 7, 6, 10, 5, 6, 12. Kita darab dengan 16, 24. Baru kita buat. Turunkan. Bila kita turunkan, 7, 6, 10, 5, 6, 12. Kita cross. Nampak? Baru kita nampak cerita dia. Okay. Apa cerita dia? 7 siapa? 7 adalah topi baseball. Dia mesti jumpa dengan topi baseball. Betul tak? Baseball jumpa dengan baseball. Betul. Golf jumpa dengan golf. Betul. Nampak? Yang ni nampak 10. Sama tak? Dia pergi sini. Baseball jumpa baseball, golf jumpa golf. Sama dekat yang bawah ni. Baseball jumpa baseball, golf jumpa golf. Baru betul cerita dia. Baru lengkap. 2 orang jumpa 2 orang. A, B jumpa dengan A, B. A akan jumpa A, B akan jumpa B. A akan jumpa A, B akan jumpa B. Boleh lengkap. Tidak boleh. A, B, C jumpa B, C je. Tak boleh. Tak cukup. Kan? Cerita dia tak boleh. Tak kena. Sebab tu soalan macam ni sebenarnya kadang-kadang ramai yang sangkut lah kan. Okay. Tapi boleh juga kita buat dengan cara macam mana jawapan dia bagi ni. Kita buat senarai dulu. Kan? Cuma sebenarnya kamu kena faham. Darab metrik, yang mana boleh darab, yang mana tak boleh darab. Cara nak test dia, turunkan. Bila kamu turunkan, kamu cross, kamu akan boleh tengok. Boleh darab atau tak boleh darab. Okay. Tengok soalan seterusnya. Ini kertas 2. Topik apa ni? Kecerunan dan luas di bawah graf. Kan? Kecerunan dan luas di bawah graf. Okey. Dalam kecerunan bawah graf ada 2 jenis graf.
Yang pertama, cerita dia graf laju masa. Laju masa. Ini saya cerita lebih kurang sebelum kita buat soalan ni. Untuk graf laju masa, dia ada cerita tentang pergerakan. Itu, ni contoh. Saya bagi 3 pergerakan. Okey, yang pertama, yang ada bergerak ni, ini kita panggil dia tempat dia ada sengit ni. Tempat ada sengit namanya tempat yang ada kecunan. Kita panggil dia mempunyai kadar perubahan laju. Maksudnya dia ada perubahan sengit. Kalau rata ni tak ada. Ini tempat rata kita panggil dia laju seragam. Tempat rata tu laju seragam. Okey. Bila kadar pelaju dia mesti dapat menghasilkan sebuah segitiga. Segitiga ni adalah kadar perubahan laju. Cerita dia. Okey. Kita tengok soalan. Gajah 10 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah bas dan sebuah kereta dalam tempoh 40 saat. Okey. KLM mewakili pergerakan bas. Saya akan ikut yang bas ni. Okay, yang tu kereta tadi. Nyatakan laju seragam macam kita cerita ni. Laju seragam ini. Tempat rata ni kita panggil laju seragam. Kalau dia nak laju seragam, tengok kat laju. Jawapan kita terus ambil. Laju apa? 10. Siap. Itu cerita dia. Hitung kadar perubahan laju. Kadar maksudnya apa? Segitiga. Kadar segitiga. Kena ingat kadar segitiga. Segitiga yang mana? Yang pertama. Segitiga yang pertama. Mana segitiga yang pertama ni? Itu segitiga yang pertama. Nampak? Ini. Jadi keluarkan segitiga. Bila kamu keluarkan segitiga tu, kamu akan dapati tinggi dia 10. Lebar dia pun 10. Okey? Dia mengalami kecurunan dia menurun. Kecurunan menurun, sifat dia negatif. Sebab kecurunan kita macam ni. Positif, negatif. Itu sifat apa? M. Sifat kecurunan. Ni kosong. Nampak? Jadi kat sini cerita dia, macam mana nak cari dia punya kadar? Jadi kadar sama dengan atas bahagi bawah. Kau ambil je 10 bagi 10. Sebab dia negatif, jawapan dia akan dapat negatif 1. Dan tu cerita. Sama, ini dia guna konsep kecurunan. Saya pakai konsep segitiga. Okey. Kadang-kadang dia minta kebat. Macam mana kebat? Okay, kebat macam dia minta. Contoh saya bagi kebat. Contoh kebat. Contoh kebat dia kata cari hitung kadar perubahan laju dalam 2 saat pertama. Ada cikgu ni 10, segitiga ni 10 lebar dia. Nak cari berapa? 2. Kalau 2 berapa pula tinggi dia? Sebenarnya kamu tak payah risau. Sebab tu saya kata kamu, bila dia kata kadar laju, kerja kamu cari je segitiga mana. Kalau dia kata yang pertama ni, segitiga ni lah juga. 2 saat, lantak dia. Tak, kita tak pakai 2 saat. Maksudnya 2 saat duduk dalam segitiga ni ke? Yes. 2 saat ke dia minta, 3 saat ke dia minta, 9 saat pun dalam dia juga. Dia duduk dalam segitiga sama. Kalau dia minta 2 saat pertama, jawapan kita negatif 1 juga. Kalau dia minta 5 saat pertama, jawapan kita negatif 1 juga. Sebab semua duduk dalam segitiga yang sama. Itu cerita dia. So, hebat. Okay. C. Jika beza antara jarak yang dilalui oleh bas dan kereta itu 30 meter bagi tempoh 40 saat, cari lagi. Okay. Jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, dia kata apa? Beza jarak bas dengan kereta untuk 30 ialah 30 meter bagi tempoh masa 40 saat. Semualah. Kan? Jadi saya akan kira jarak untuk bas dulu. Sama dengan apa? Cuba kamu tengok bentuk dia. Ada trapezium campur dengan kotak. Cerita dia. Okey.
Kemudian trapezium perlu apa? Tingginya 20. Tinggi belah kanan 10. Lebar 10. Kotak 30, tinggi 10. Kita akan dapat bas. Apa basnya? 1/2, 20 campur 10 kali dengan 10 campur 30 kali 10. Itu basnya. Okay. Macam mana cerita dengan apa ni kereta? Kereta bentuk dia garis lurus, dia segitiga je. Jarak kereta segitiga. Okey, segitiga apa? Ini 30. Yang ini tinggi dia V. Apa luas dia? 1/2 darab 30 V. Dapat kat sini 15 V. Yang ini, oh yang ini saya tak kira lagi berapa dapat ni. 30 darab 10, 300. 300 bagi dulu 150. 150 campur dengan 300. Dapat 300, sorry. 400 setengah. 400 setengah. Jadi kat sini adalah 450. Dia kata apa? Beza dua-dua ni adalah 30. Beza dua-dua 30. Jadi saya akan ambil 450 tolak 15B sama dengan 30. Dia akan dapatlah V. Kalau kamu lemah algebra, kamu tekan je kalkulator. 450 tolak 15 alpha X sama dengan 30. Terus dapat jawapan 28. Kita kena faham cerita dia tu je. Cerita dia apa? Yang pertama, cerita pasal kedudukan dia. Yang rata ni adalah laju seragam. Yang saya ingat ni merupakan ada perubahan dalam laju. Kadar perubahan laju. Kedua, jarak. Jarak adalah apa? Jarak adalah luas di bawah gerak. Kalau ditanya yang tu je, cerita dia. 3 benda tu je. Markah 6 standard. Okey. Di sebelah. Boleh ikut lah. Kalau kamu tak boleh ikut, kamu cakap ya. Cakap okay. Boleh cakap. Nombor 11. Kita apa ni? Kebarang kalian. Okay. Dalam soalan kebarang kalian, Rajah menunjukkan 4 murid A dalam kumpulan A dan 4 murid dalam kumpulan B. Okay. Seorang murid dipilih secara awak dari setiap kumpulan untuk membentuk satu pasukan untuk berbahagian dalam satu kuis. Senaraikan ruang sampel untuk menunjukkan gabungan semua pasukan yang mungkin. Okay, dia kata apa? Seorang murid dipilih secara awak dari setiap kumpulan. Dari setiap kumpulan maksudnya macam mana? Maksudnya dia kena ambil A seorang, B seorang. Itu cerita dia kan. A seorang, B seorang. Specialnya soalan ni. Specialnya soalan ni kalau dalam exam, biasanya kamu akan tengok apa? Kalau Amir dah ambil A, ni B, ni C, ni D, ni E, ni F, ni G, ni M. Nampak? Dia akan pakai huruf berbeza. Sebab apa? Dia akan membenarkan pelajar untuk buat punya ni, apa? Kita panggil ruang sampel dalam perwakilan. Contoh saya buat S, sampel. Perwakilan adalah, contoh saya ambil yang pertama, A, E. Saya boleh pakai perwakilan. Tak perlu tulis Amir, AD. Panjang cerita dia. Sebab tu kamu cek. Biasanya huruf depan memang berbeza lagi. Kemudian kita habiskan cerita A. A, F. Kemudian A, G. Kemudian A, M. Habis cerita M, tak payah sambung ke depan. Turun ke bawah. Kan? Lagi senang kita susun. Jadi B pula. B, E. B, F. B, G. Dan B, M. Turun ke bawah. Habis cerita B, cerita C pula. C, E. C, F. C, G. Dan C, M. Habis cerita C, turun lagi cerita siapa pula? D pula.
DE, DF, DG, DM. Dah tutup. Ini kita panggil dia ruang sampel. Kamu digunakan jawab macam ni. Tak mesti jawab no. Okey? Soalan tanya apa? Kemudian dia kata apa? Untuk menunjukkan gabungan semua pasukan yang mungkin. Okey. Dengan menyerahkan semua kesedaran yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian. Maksudnya dia kena senarai. Senaraikan semua kesedaran. Kita kena senarai dulu. Contoh nombor 1. Kamu kena senarai. Satu pasukan dari seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Kita kena senarai cerita dia. Kena buat. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey? Sekejap ya. Adakah? Tenang. Okey. Ya, minta maaf ada orang datang sekejap. Okey? Sekarang ni banyak orang hantar barang. Okay. Satu pasukan terdiri pada seorang murid lelaki dan seorang perempuan. Kita tengok kalau lelaki seorang, perempuan seorang. Dia boleh tak A dengan D? Tak boleh lah cerita dia. Jadi kita tengok cerita dia. Okay. Sekarang saya senaraikan A. Yang pertama, kalau Amir dia jumpa Flora boleh. Okey. Amir jumpa Mira boleh. Okay. Kemudian Ben jumpa Flora. Ben jumpa Mira. Okay. Chong jumpa Flora. Chong jumpa Mira. Okay. Devi pula boleh juga. Sebab dia nak syarat dia kata seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Syarat dia. Devi pun boleh juga. Kalau Devi, dia perempuan, dia jumpa lelaki. Eddie. Devi jumpa dengan Gopal. Habis cerita dia. Okey. Jadi kebanyakan adalah bilangan pecahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada semua sekali, kalau kamu kira tadi 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 16. Okay. Kalau boleh kecilkan, tak ada masalah. Kalau boleh kecilkan. Contoh kalau terlupa kecil, biasanya dalam kebarangkalian tidak ada tolak markah. Kalau pelajar terlupa kecil. Okay. Tapi kena senarai. Kalau tak senarai, itu tolak 1. Sebab soalan kata mesti senarai. Kalau tak senarai, itu markah akan ditolak. Okay.
Hai, gangguan ni. Okey, ada orang kunci pintu. Okey, sambung Satu pasukan mempunyai sekurang-kurangnya seorang murid perempuan. Apa maksud perkataan sekurang-kurangnya seorang murid perempuan? Kalau dari segi bahasa Melayu, bagi saya sekurang-kurang maksudnya janji ada. Janji ada. Maksudnya sekurang perempuan maksudnya janji ada perempuan. Seorang boleh, dua orang boleh. Yang tak boleh apa? Tak ada perempuan. Itu je. Okey, itu maksudnya satu pasukan mempunyai sekurang-kurangnya seorang murid perempuan. Jadi yang mana? Jadi kita boleh ambil ni nombor 2. Cuma masalah dia sekarang ni bahasa senarai lah. Tapi kasi kita cepat sikit lah. Sebab saya dah sorry. Kacau. Jadi kita ambil kat sini janji ada perempuan je. Maksudnya ada Flora, ada Mira. Ada Flora, ada Mira, ada Dewi kena ambil. AE tak ambil. AF ambil. AF. Ambil. AG tak ambil. AM ada Mira ambil. AM ambil. Ni BE tak ambil. BF ada Flora ambil. Kemudian ni BG tak ambil. Mira ambil. Okey. Chong AD tak ambil. Chong Flora ambil. Cerita. Chong Gopal tak ambil. Chong Mira ambil. Okey, semua. Ni D ni sebab dia ada Dewi, semua ada sebab. Sebab semua ada perempuan kat situ. DE, DF, DG dengan DM. Semua dia ambil. Kira-kira kita akan dapat semua apa? 10/16 dapatlah 5/8. Contoh soalan kebarang kalian. Okey. Jangan kita tanya soalan kebanyakan kadang-kadang walaupun nampak macam simple kita ambil masa untuk buat juga cerita dia. Okey, tengok sebelah. Tempat. Okey, sebelah lagi kita tengok. Ini kembali kepada step kedua sebenarnya. Saya ada 2 step. Dari step kedua ni saya buat topik yang lebih kurang sama. Yang pertama adalah penjelmaan. Ini senang. Kenapa? Dia cerita tentang translasi. Bila cerita tentang translasi, kamu kena ingat dia ada X dan Y. X ni cerita kalau positif dia bergerak ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Y pula kalau positif dia naik atas. Kalau negatif dia turun bawah. Okey? Cerita dia lah. Jadi kita tengok kat sini dia kata apa? Okey. Transformasi penjelmaan ialah translasi X negatif 3. Diberi bahawa PQR adalah imej bagi JKL. Di bawah penjelmaan T2. Okey, apa T2? T2 maksudnya X negatif 3 darab 2. Bukan kuasa 2. Darab 2, kena ingat. Jangan silap. Darab 2 maksudnya apa cerita ni? Kalau darab 2 maksudnya kat sini, ini 2X tolak 6. Cerita. 2X tolak 6. Siapa jadi siapa? PQR adalah imej. Kalau ini imej, kita bulat saja. Maksudnya JKL pergi ke PQR. JKL pergi ke PQR, saya pergi. Saya ambil satu je. Contoh J pergi ke P. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ke kiri negatif 4, turun bawah negatif 6. Betul? Kena cek juga, kena betul. Jadi maksudnya kalau bawah betul, atas pun betul lah. Jadi 2x sama dengan negatif 4, x dapat negatif 2. Itu cerita dia. Itu yang dibuat gambar rajah macam tu. Tapi kadang-kadang, kalau tengok kadang-kadang, kalau faham okey, ada setengah pelajar dia, kenapa? Kenapa? Sebab tu saya bagi macam ni, untuk mudah kamu bincang dengan kawan-kawan. Gunakan, jangan risau. Saya bagi je. Kita, kita gunakan sebaiknya bagi kamu dapat result yang baik. Alhamdulillah. Okay. Soalan nombor 17. Bearing. Bearing macam tadi, simple je. Yang pertama, saya isi dulu. QR 5. PR 10. Itu saja dia bagi. Cukup lah. Okay. Kemudian dia kata apa? Cari bearing. Dia bagi satu lagi. Bearing R dari Q. R dari Q ialah 140. R dari Q ialah 140. Okey. Jadi kat sini dia kata Raja menunjukkan 3 titik figure R pada satuan ufuk. Bearing R dari Q adalah 140. Nak tanda bearing, kita kena tanda dari mana? Dari Q ialah 140. Jadi apa kita buat? Kita kena ambil dari Q 140, jumpalah utara. Tak semestinya utara dia tegak. Tak semestinya. Ini nasib, kalau tegak nasib. Cuma kita kena faham. Dari Q nak pergi ke R adalah 140. Okay, dari Q. Jadi saya akan buat. Jadi garisan ni mesti 140. Jadi kita agak-agak lah. Contoh. Kalau kamu ada jangka sudut, kamu letak ukur je. Bila kamu ukur, kamu akan dapat tegak macam ni. Utara. Maksudnya ini adalah 140. Okay. Tapi kadang-kadang ada setengah soalan dia bagi contoh, dia bagi yang ini dia bagi 80. 80 kamu kena ukur mungkin sini utara dia. Dia tengok kat mana utara dia. Tak semestinya utara tu tegak ke atas, tak semestinya. Dia kena ikut. Kecuali dia bagi tahu kata utara tegak, baru tegak. Okey, dah dapat cerita macam ni, utara dah dapat. Bila utara dah dapat, maksudnya di mana-mana pun utara mesti benda yang sama utara. Pedoman dapat satu seorang. Okay. Soalan dia minta apa? Cari bearing P dari R. Jadi kita kena pergi dekat R. Saya akan pusing R, pergi ke P. Pusing, pergi ke P. Itu cerita bearing ni. Ini namanya bearing P dari R. Kalau kamu tengok besar ni punya bearing, besar bearing ni. Nampak? Kalau besar bearing ni berapa ni kan? Tak apa, kita kira. Apa dia bagi kat sini? Dia ada bagi segitiga bersudut tegak. Dan kita boleh dapat sudut ni berapa? Contoh. Okey. Berapa sudut kat situ? Sekejap. Betul. Yang ni kita boleh kira menggunakan apa? Theta bersebelahan hipotenus. Bersebelahan hipotenus maksudnya kita pakai cos. Cos theta sama dengan 5/10. Theta sama dengan, kalau kamu tekan, ni kamu akan dapat 60 darjah. Kamu akan dapat 60 darjah. Jadi kat sini 60 darjah. Okey, belum tentu lagi jawapan. Macam mana dapat jawapan semua ni? Kita kena cari celah ni tak? Nampak? Celah ni macam mana? Ini kita panggil konsep selari. Konsep selari kita belajar dulu macam mana? Ni ada garis. Yang pertama kamu belajar apa? Zigzag. Ingat tak zigzag? Ni dengan ini sama, betul? Zigzag. Yang kedua, yang ini selalu pakai dalam bearing. Sudut pedalaman. Sudut yang bertentangan antara satu sama lain, jumlah dia mesti 180. Dekat sini 140, sini maksudnya sudut pedalaman dia. Jadi sini 140, sini ada ni 40. Itu kita panggil dia, kita pakai sudut pedalaman. Jadi kita dapat dah bearing kat sini. 40, 60, 100. Jadi 360 tolak 100 dapatlah 260.
Okay. Tapi kalau nak agak boleh juga, tak masalah. Contoh kamu nak agak. Ada pelajar cikgu dia agak, dia buat macam mana? Dia buat timur barat. Bila dia buat timur barat macam ni, contoh tak kira pun. Dia buat apa? Ini 0, 90, 180, 270. Dia kata, tak sampai 270 je. Tak sampai 270. Dekat-dekat. Yang mana? 260. Kebetulan. Kebetulan betul. Boleh juga. Sebab soalan apa? Objektif. Bukan soalan ketentua yang perlu tunjuk dalam kerja. Tak ada. Okey. Belah. Kita tengok bumi pula. Okey. Terdapat 3 buah bangunan. Terdapat 3 buah bangunan berada di 3 titik lokasi yang berbeza di atas permukaan bumi. Bangunan kuning di titik P. Okey. Di titik P. Cerita dia apa? 5 darjah selatan, betul. 85 darjah barat, betul. Okey. Kemudian titik Q. R. Okey, dia dah bagi semua ni. Semua ada okey tak apa. Titik Q berada di utara R. Di antara sedaran latitude 5 dan 28. Okey. Antara berikut manakah kedudukan yang mungkin bagi bangunan merah? Okey. Yang mana merah? Yang penting sekali kita tengok dulu Q. Apa yang penting? Tengok dia duduk line mana. Dia duduk 132 darjah barat. Jadi automatik A dah out, C dah out. Dua orang ni je. Okey. Dan dia duduk di antara 5 selatan dan 28 selatan. Logik je. 5 antara 5 dan 28. Yang mana jawapan kita? B. Ini 30 dah. 30 ke bawah lagi. Sebab ni kadang-kadang baca soalan dan nampak susahnya. Bila kita tengok betul-betul, jawapannya ni je. Simple saja. Hanya pemahaman pasal kedudukan di atas permukaan bumi. Itu asas bumi sebenarnya belajar dan menentukan kedudukan. Okey. Graf. Yang ni kita panggil dia graf salingan. Graf salingan reciprocal. Okey. Tunjuk kamu graf salingan situ ni. Graf semuanya, kalau graf salingan dia ada 2 jenis. Satu, kita lukis mula kanan dulu, kemudian kiri. Satu lagi, kiri, kemudian kanan. Yang mana mula kanan dulu lebih afdal. Ini positif. Yang lukis kiri dulu, dia negatif. Sebab dia salingan maksudnya X dia duduk bawah. Jadi formula kita untuk ini adalah A per X. Manakala formula untuk ini negatif A per X. Graf untuk graf salingan. Okay. Jadi contoh tengok soalan ni. Kita tahu dah salingan. Okay. Dan salingan kita negatif. Kita tahu. Di jawapan kita buang. 2 ekor dah buang. Sekarang lihat 12 ke 27. Tak tahu mana. Jadi senang nak buat. Senang aja cerita dia. Jadi kita dapatkan 27 dengan 12 ni. Contoh saya buat macam ni. X darab Y. Nampak? Sama dengan negatif 27. Ataupun X darab Y sama dengan 12. Yang mana? Mana X dengan Y? Ni? Ambil kalkulator darab. Ambil kalkulator, kamu akan darab. Kamu akan dapat jawapan yang mana satu. Nampak? Bila kamu darab, dapat jawapan. Contoh, saya ambil 18 darab dengan negatif 1.5. Saya akan dapat jawapan negatif 27. Jawapan saya mana? C. Dia beza sikit macam mana dia buat lah. Saya gunakan teknik apa? Teknik saya dapatkan apa yang ada dekat jawapan objektif. Bukan pengiraan kat atas ni. Dapat dari jawapan. Okay. Sebab soalan objektif biasanya lagi senang kita buat kalau kita fokus terhadap jawapan juga selain pada soalan. Nombor 31. 70%. Set ni saja. Benci betul tengok. Kan? Tak kena jawab juga, kena harungi sebab kita target mat kita A atau A+. Okey. Raja 14 punya gambar Raja Van dengan set semester. Semua ni lah tak ada orang luar.
Okay. Yang mana berikut merupakan benar tentang gambar rajah band berikut. Tengok dia kata apa? Ini cara dia simple je. Contoh dia kata bukan Q silang dengan R. Kita akan buat bukan Q. Bukan Q maksudnya kita akan tutup Q. Okay. Kemudian dia kata apa? Jumpa R. 8, 9, 10. Betul? Salah. Cara dia. Kemudian dia kata apa? P campur dengan bukan Q. P campur dengan bukan Q. Okay, bukan Q dulu. Bukan Q. Bukan Q kita ada 1, 2, 8, 9, 10. Campur dengan P. Angkat dari sikit. 3. Ini jawapan kita 1, 2, 3, 8, 9, 10. Mana 3? Tak ada 3 pula, bang. Dia semua main tutup buka kan. Bukan Q, bukan P, silang dengan bukan R. Sekarang kita tutup. Kita nak bukan P. Tutup P. Dan dia kata, dan juga bukan R. Yang tinggal apa? 4, 5. Dah, jawapan kita betul. Itu kaedah yang kita gunakan lah. Simple, main tutup-tutup je. Dan yang penting, prime ni maksudnya bukan. Bukan maksudnya tutup. Tak nak. Okay. Nombor 32. Rajah 15 ialah gambar rajah band yang menunjukkan hubungan antara set semester, set P dan set Q. Okay. Dia kata yang pertama, universal 5 sampai 20 ni kalau tak senarai. Maksud kita boleh senarai lah. 5, 6, 7, dah sampai 20. Faham panjang tu semua. Okay. Yang pertama, set P adalah prime number, nombor perdana. 5 sampai 20. Apa nombor perdana? Jadi P kita senarai simple je. 5 nombor perdana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau aku mencekap tadi boleh senarai dia tu. Sambil sebut ambil. Okay. Set Q pula dia kata negatif 7 tolak 3x per 2 lebih kecil daripada 16. Kalau kamu tengok equation ni, sebenarnya kita kena dapatkan, buat algebra lah, kena dapatkan x. Kena dapatkan x. Cuma bila kita buat yang ini, yang kena hati-hati. Yang pertama kalau kamu tengok saya buat soalan ni, benda pertama saya akan buat, first kali kamu tengok, dia ada negatif dekat sini. Negatif kat sini. Sebab negatif dekat ni maksudnya dia macam masuk dalam kurungan. Macam tu, boleh dapat situ. Dia akan dapat negatif 7 tolak 3x. Ini 32. Macam tu. Okay. Kemudian kat sini, bila negatif masuk, negatif 7 campur 3x. 32. Negatif 7 pindah sebelah, dia akan jadi 3x 39. X 39 bahagi 3, 13. Ini kita buat. Maksudnya X kita mesti kecil daripada 13. Siapakah X kita untuk Q? Jadi Q kita adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab apa? 13 tak boleh. Dia tak ada sama dengan. Okey. Jadi kat situ cari bilangan P silang dengan Q. Maksudnya apa? Silang maksudnya apa ni? Sama. Mana P? 5, 1. Okey, 7 ada. 11 ada. 11 ada. Habis. Ini jawapan kita. Yang sama hanyalah ada 3. Okay. Itu cerita dia. Nak dapat benda tu je. Panjang cerita dia kena buat. Tapi kalau kamu dah tahu maksudnya set walaupun dia antara soalan yang agak melirukan, InsyaAllah boleh buat dan dia akan bantu banyak juga sebab objektif kamu kena target 30 soalan pada keluarga. 30 soalan daripada 40. Okay. Hanya 10 soalan yang kita digunakan. Kalau kita pertemuan ni 10 soalan tu kalau kita careless ke apa ke, jangan risaulah. Boleh lagi. Tapi syaratnya mesti kalau 30 betul start lah. Kalau 30 tu dah betul, sudah. Okay. Nombor 35. Kebarangkalian.
Sebuah kotak mengandungi beberapa kad hitam dan kad biru. Diana menulis ke peringkat Sarawak daripada kotak itu. Jadi saya buat kotak. Dalam kotak ada biru, ada hitam. Okay. Diana menulis ke peringkat Sarawak kotak. Kebakalan yang menulis ke peringkat hitam ialah 1/3. Okay. Diana mengembalikan kad itu ke dalam kotak dan memasukkan 10 kad biru lagi. Oh. Dia dah ambil lah kad hitam. Dia ambil, dia cek. Lepas dia cek, barangkali 1/3. Dia masukkan balik. Bila dia masukkan balik, maksudnya bilangan dalam kotak ni tidak berubah. Kan? Dia tambah pula biru ni, dia tambah lagi 10. Okay. Kebarangkalian dia menulis ke peringkat hitam sekarang ada 1/5. Tiba-tiba hitam dah jadi 1/5. Yang baru. Hitam baru. 1/5. Okay. Berapakah bilangan kad hitam dalam kotak itu? Jadi cerita dia yang pertama, dalam kebarangkalian macam mana pun kita kena faham kebarangkalian maksudnya apa? Bilangan pecahan yang kita nak bahagi semua. Contoh yang asalnya 1/3 itu adalah hitam per dengan biru, biru semua. Hitam per hitam campur biru. Ini yang pertama. Bila kita buat persamaan, kita silang lah. Kita akan dapatlah hitam campur biru sama dengan 3 hitam. Pakai hitam biru je. Contoh. Okay. Sekarang saya akan dapat kat sini biru sama dengan 2 hitam. Pindah-pindah lah kan. Ini persamaan saya yang pertama. Okay. Kemudian 1/5. Siapa cerita 1/5 ni? 1/5 sekarang ni. Bilangan hitam tak berubah. Hitam tetap hitam. Hitam tu ya. Per dengan. Bilangan biru sekarang telah berubah menjadi 10. Jadi bilangan semua dah berubah jadi hitam campur biru campur 10. Bilangan semua. Kan? Jadi kita silang kan. Silang kita akan dapat kat situ hitam campur biru campur 10 sama dengan 5 hitam. Kan soalan dia kita nak cari bilangan kotak hitam. Biru tak nak. Biru masukkan. Jadi H campur 2H campur 10 sama dengan 5H. Kita akan dapat sekali ni 5 tolak 3. Dapat 2. Jadi H akan dapat 10 bagi 2, 5. Ini equation yang simple yang kita buat. Cuma kena faham kebarangkalian maksudnya apa? Maksudnya bilangan benda yang kita nak per dengan bilangan kesemuanya. Keseluruhan. Okay. Cari, mana cari? Cuba cari fine saya translate terus kan. Okay. Sebuah kilang coklat punya 80 orang pekerja. Apabila seorang pekerja di Pulau Sarawak pada kilang itu, bakalan bila seorang pekerja lelaki adalah 3/4. Ini maksudnya apa? 3/4 ni maksudnya 3 ni lelaki, 4 ni semua. 16 pekerja lelaki telah meletak jawatan. Okay. Sebelum tu kita bincang ni. Kan? Okay. Ini sama dengan apa? Lelaki kita ni 3/4. Jadi berapa bilangan lelaki sebenar? Semua pekerja 80. Jadi kita akan dapat nilai lelaki yang sebenar. Nilai lelaki yang sebenar ayat dia tu. Lelaki sebenar. Ada lelaki yang tak sebenar ke? Okey, 20 dapat 60. Jadi lelaki yang asal ada 60. 16 orang pekerja lelaki telah meletak jawatan digantikan dengan 16 pekerja perempuan pula. Kan? Jadi 60 pekerja lelaki tadi, kalau lelaki 60 maksudnya perempuan ada 20 orang lah asalnya. 60 ni tolak 16. Tolak 16, 60 tolak 16 tinggal 44. Perempuan pula masuk 16 orang. Jadi perempuan yang baru akan jadi 36. Yang ini tolak 16, yang ini tambah 16. Itu cerita dia. Seorang pekerja kemudian dipilih Sarawak pada kilang itu. Cari bakalan pekerja perempuan. Jadi perempuan berapa? Sekarang perempuan 36 per dengan bilangan semua tak berubah. Masih lagi 80 sebab yang berhenti 16, masuk baru pun 16. Ambil kalkulator tekan lah ni.
36/80 dapatlah 9/20. Itu cerita dia. Jadi kalau dua kali kita buat pengangkalian ni, kamu dah nampak lah idea dia sebenarnya. Idea pengangkalian adalah bilangan benda yang kita nak bahagi dengan bilangan semua. Okey? Ui, besar betul soalan metrik ni. Tengok tunjuk. Ni darab metrik. Darab metrik macam tadi saya tunjuk. Kalau soalan macam ni, apa kamu buat? Yang sebelah kanan, kita tulis dulu. Yang sebelah kiri, turunkan sedikit. Kemudian, saya akan silangkan dia. Bila saya silang, saya tu dapat dua jawapan. Nampak? Daripada dua jawapan ni, jawapan kita antara B ataupun D ni dah salah. Sebab kita dapat kiri kanan dua orang tu. Kan? Bila kamu tengok, takkan 1-0. Nombor banyak-banyak ni, takkan 1-0 juga. Kalau nak hantam terus B pun tak apa. Kalau nak buat betul-betul, kita kena ambil A, B macam tadi. A jumpa A. -3 darab 1, -3. Campur 5 darab -4, -20. Dapat jawapan -23. Dah cukup dah. Jawapan kita B. Seorang pun dah cukup dah. Itu cerita dia. Masa kita buat cross tu, kita tahu dah mana satu jawapan. Okey? Itu penting. Objektif senang je cerita dia. Yang ini pula cerita dia macam tadi. Ini macam tadi. Contoh kan. Kita ambil kedudukan dia. Contoh pada tempat, satu tempat. Ini darab kan. Darab macam biasa. Darab, saya akan susul dulu. 5 -3 2x. Yang ini atas sikit. Y4. Campur terus dengan -2 7 sama dengan 11 8. Okey. Apa saya akan buat kat sini adalah yang pertama, saya akan cross. Kalau saya cross, saya ambil atas, saya akan dapat Y. Atas akan dapat Y macam itu. Apa cerita dia? 5 Y campur dengan 8. Nampak? Dapatlah cerita dia. Ambil kalkulator. 5. Cuma kalkulator kamu ni ada setengah kalkulator dia tak faham huruf lain. Dia hanya faham huruf X je. Contoh 5. Saya pakai X lah. 5X campur 8 tolak 2 sama dengan 11. Dapat jawapan 1. Jadi bukan X kan. Ini saya tengah kira Y kan. Y saya 1. Sekarang kita tengok. Kita dah pula bawah. Bawah siapa? -3 Y campur dengan 4X. Y dah dapat belum? Dah 1 tadi. Ambil kalkulator. -3 darab 1, -3 lah. -3. Kemudian campur dengan 4X. Campur dengan 7 sama dengan 8. 1 juga. Dia dapatlah jawapan kita di dalam objektif algebra. Pakailah kalkulator ni untuk bantu kamu. Okey? Soalan nombor 11 ni, kita tengok cerita dia yang pertama. Ini masih lagi yang saya target tahun ni laju dengan masa. Tiba-tiba dia keluar jarak masa, saya minta maaf. Saya mau target ni. Ya, Dina. Cikgu. Ya. Boleh ke ulang yang metrik? Yang mana? Metrik mana? Yang cara kira kalkulator tu. Oh, yang ni. Yang ni? Yang ni, cara dia kira kalkulator. Kita jadikan dia persamaan lah. Contoh macam ni. Ni saya buat bagi nampak. Buat sekalian. Okay. Bila darab, kamu kena susun yang belah kiri ni bawah. Yang belah kanan ni atas. Kemudian kita kena buat apa? Darab.
bila kita darab benda ni, gitu, kan? Kita akan dapat yang tempat sini, atas ni jumpa ni. Siapa jumpa? A, B. Ni A, B. A jumpa A, 5Y. Boleh. Campur dengan B jumpa B, 2 kali 4, 8. Nampak? Lepas tu kita ambil kawan dia terus. Tolak 2 sama dengan 11. Ayah tu tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita tekan 5Y. Saya tak tekan Y sebab apa? Kadang-kadang saya takut kalkulator boleh. Cuba try kalkulator saya. Kadang-kadang ada kalkulator tu boleh pakai Y. Alpha Y. Y campur dengan 8. Kemudian tolak 2 sama dengan 11. Okay. Shift calculate. Oh, boleh kira Y. Saya takut kalkulator ada setengah kalkulator dia tak boleh kira Y. Letak huruf Y dia tak boleh. Dia jam. Dia hanya boleh kira X saja. Dia dapatlah Y dia 1. Oh. Ya. Saya punya dapat kosong kalau kira guna alpha Y tu. Dapat kosong? Kalkulator saya yang warna putih tu. Yang baru sekali tu? Oi. Yang baru sekali tu warna putih saya rasa dia sekali je shift calculate. Ya ke? Kamu tekan lagi sekali, kamu buat lagi sekali. Dia tekan sekali je. Shift calculate sekali je, lepas tu tekan enter sama dengan tu. Kita try. Okey, sekejap. Dapat. Dia sekali je, Okay. Kalkulator putih tu sekali je. Kalkulator hitam yang ni je 2 kali. Total. Okay. Yang bawah samalah. Yang bawah ni jumpa ni. Negatif 3Y campur dengan 4X. Kita tengok cerita dia siapa? Dia jumpa siapa? Tambah 7. Tambah 7 sama dengan 8. Cuma Y kita dah ada. Masuklah Y. Tu kita akan dapat negatif 3 campur 4X campur 7 sama dengan 8. Tapi kalau kamu cekap buat algebra, tak payah pakai kalkulator. Ini simple math kan? Direct je, boleh kira. Jangan risau. Okay? Kita akan dapat jawapan dia. X juga adalah 1. Kan? Boleh? Okay. Graf adalah graf laju masa. Sama macam tadi. Contoh ni, kamu tengok. Macam tadi saya cerita. Yang ini apa? Kadar merupakan kadar perubahan laju yang pertama. Ini laju seragam. Ini kadar perubahan laju yang terakhir. Dia senang je. Dia bagi apa? Diberi kadar laju citra 10 saat terakhir. Yang mana? Yang ini. Yang terakhir. Ialah negatif 0.6. Keluarkan segitiga tu yang terakhir. Berapa lebar dia? 10. Berapa tinggi dia? V. Negatif ke positif? Negatif. Senang ya cerita dia. Terus kita ambil. Formula kita apa? Atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Jadi V per 10 negatif sama dengan negatif 0.6. Negatif dengan negatif mati. V dapat 6. Selesai. Saya tak pakai kecunan. Boleh pakai kecunan. Pakai segitiga lagi senang. Senang faham. Okay. Hitung kadar berlaju. Yang pertama pula. Dah senang cerita dia. Segitiga. Keluarkan segitiga. Positif. Lebar dia 40. Tinggi kita berapa tadi? 6. Jawapan kita positif 6 per 40. Okay, ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat 0.15. Dia formula tu je, simple. Dia pusing-pusing formula tu je formula untuk topik ni. Okay. Yang ni C ni kadang-kadang susah sikit sebab markah dia 1, 2, 3 biasanya. Biasanya markah dia 1, 2, 3. ME dan citra bermula di titik permulaan yang sama. Pada masa dan arah yang sama. Tu ada ME, tak pasal. Selepas T saat,
Dengan keadaan T antara 40 hingga 70 kat sini. Pasal dia. Jarak yang ini adalah separuh jarak yang dilalui oleh citra. Cari nilai T. Okey. Dia kata jarak yang dilalui oleh Amy adalah separuh pada jarak yang dilalui oleh citra. Tapi dia tak tahu kat mana. T berada tu kat situ tak tahu. T maksudnya yang saya buat garis tu, T dia kat sini. Saya ambil contoh. Ini T. Sebab dia kata T berada di antara. Jadi dia kata apa? Jarak yang dilalui oleh Amy. Amy mana? Amy adalah kotak. Amy. Berapa tinggi kotak? 2. Berapa lebar kotak? Adalah. Adalah ayat dia. Adalah. Separuh. Jarak yang dilalui citra. Citra apa? Citra kalau kita tengok bentuk dia, dia dah jadi bentuk yang kita panggil dia segitiga campur kotak. Senang saya pakai itu. Segitiga campur kotak. Saya tak nak pakai trapesium, nanti pening. Formula trapesium. Pakai segitiga campur kotak untuk citra. Segitiga dia tetap dah 40. Tinggi dia 6. Kotak dia ni. Kotak dia sekarang ni adalah tinggi dia 6. Tapi lebar dia adalah T tolak 40. Lebar dia adalah T tolak 40. Yang ini kita akan jadikan persamaan. Tekan kalkulator. Contoh, Amy, luas kotak 2T. 1/2. Luas segitiga, 1/2 darab 40 darab 6. Campur luas kotak, 6 darab T tolak 40. Okay. Ramai macam ni pun kamu jangan risau. InsyaAllah kalkulator kita ada. Kita try. 2T kita tekan 2X. Sama dengan 0.5. Nampak? 0.5. Kurungan 0.5. Darab 40 darab 6. Campur. Ikut je. Apa kita tulis? 6. Kurungan T X tolak 40. Tutup. Okay, dah dapat. Kalau kalkulator putih sekali je. Berkali. Dah 60. Tulis jawapan. Siaplah cerita dia. Tak payah pindah-pindah sebenarnya. Yang penting idea kamu cerita dia pasal luas. Saya ajar kamu setiap kali dapat luas cerita dia, luas kamu kena menggunakan apa? Lukisan. Lukis buat yang terbaik. Okey. Ada lagi 3 minit. Boleh sempat tarik. Kebenaran kalian. Okey, yang ni antara kebenaran yang saya target tahun ni. Macam ni dah cerita dia. Kalau dia bagi kebat mampus. Dia bagi macam ni maksudnya kebenaran kalian, dia bagi kebenaran kalian, dia bagi jadual. So isi. Kan? Senang sikitlah cerita dia. Kan? Kalau yang susah dia kata apa? Bina gambar raja pokok. Kan? Kan tu. Dia kena bagi kat dia buat. Sebab markah dia tak banyak. Kan? Sama kat cerita 6, 1, 2, 3. Kan? Contoh, isi. Isi ni senang lah. Tengok pun tahu isi ni. Kan? 2H. Yang ini 5H. Yang ini 6H. Yang ini 8H. Nah, tengok pun tahu. Yang ni siapa? 2O. 6O. 8O. 9O. Cukup. Yang ini dah 2T. 5T. 6T. 8T. 9T. Dah. Cuma kawan-kawan ni semua ada kurungan. Kamu kena letaklah kurungan. Jangan tak pula cerita dia. Kan? Satu markah je biasanya ni. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari makanan sekepingkat dipilih berlabel dengan huruf vokal. Kita pergi tengok kat sini, kita dia sekepingkat huruf vokal. Mana huruf vokal? O. Tapi kena senarai. Lepas tu dia senarai ni. Dia ambil semua, salin balik. 2O, 5O, 6O, 8O, 9O dah. Okey. Jadi ambil bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi semua. Senang. Okey. Kemudian
Sekeping kad berlabel S ditambah ke dalam kotak B. Pula dia main. Okey, S. Maksudnya ada S kucing. Tiba-tiba ada S. Dia tambah dalam kotak B. Okey. Sekeping kad daripada sarawak pada setiap kotak itu tanpa pengembalian dengan menyerahkan semua kesedaran mungkin bagi peristiwa. Cara pemakaran sekeping kad berlabel dengan nombor perdana dan sekeping kad berlabel dengan huruf konsonan dipilih. Jadi nombor perdana siapa? Nombor perdana adalah 2, 5. 2 dan 5. Cerita dia nak nombor perdana dan konsonan. Maksudnya 2H, 2T, 2S. 5H, 5T, 5S dah. Senang kita buat. Dia tak kisah susunan. Buatlah macam mana pun. Siap. Dapatlah jawapan kita 6 per. Ni jangan silap. Baca betul-betul. 1, 2, apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua 15. Bila dia masuk S, dia akan ada lagi 5 orang yang baru. 5 yang baru. Jadi semua akan jadi, dah jadi 20. Ini selalu ramai pelajar tersilap kat sini. Okey. Jadi untuk hari ini setakat ni dulu. Ramai-ramai. Dia ada gangguan sekarang tadi sekejap lah. Okey. Jadi insyaAllah saya akan bagi. Sebenarnya saya tahu classmate ramai pelajar saya yang ambil ni ramai yang ambil MA. Jadi begitu kamu sekarang ni saya buat petang. Sekolah, sibuk, balik, penat semua. Saya tahu ramai yang tak dapat masuk. Sebab tu saya cuba buat dalam e-book macam ni. Kamu boleh tengok, boleh bincang dengan kawan supaya saya memang tak sempat nak ajar, masa saya tak cukup. Seminggu sekali je jumpa, exam dah dekat. Besok saya akan buat, saya akan hantar lagi dalam grup. Saya akan hantarkan, saya ada lagi, dia kurang ada 3 set semua. Saya akan hantar, gunakan, cuba buat. Jawapan ada. Sangkut, WhatsApp tanya saya. Okey? Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.